Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta yang dah masuk, cuba panggil kawan-kawan kita, tag nama mereka, share pada mereka bahawa kelas Minhatul Mughis telah pun bermula. Suara macam mana, Syekh Fahim? Okey ke? Cuba test suara macam mana. Fahim hari ni muka surat berapa? Cuba type situ. Mana ni? Muka surat berapa, Fahim? Mr. Johan, apa khabar? Sihat, Dah boleh pentas negeri sekarang? Dipersilakan ke MLC Selang Sari. Mr. Johan. Okey, lagi buat chai. Buat teh Jawa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita masuk pada muka surat 42. Muka surat 42 ya. Hadis musnad. Al-hadisul musnad. Kalau sebelum ini kita dah belajar tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni adalah hadis yang mana hadis yang mana perawinya tidaklah begitu ramainya perawi tadi sehingga akal yang salim mengatakan bahawa mereka tidak boleh menipu, mereka tidak boleh ittifaq di atas menipu terhadap hadis yang disampaikan tadi. Wa huwa mimma yudrakul bil hissi, dan hadis itu tidaklah dihasilkan melalui panca indera hissiyah. Kemudian kita belajar jenis-jenis mutawatir sebelum ini. Kemudian kita masuk hadis masyhur. Hadis masyhur ma rawahu salasatun fa akthar. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 dan lebih. Lebih pun taklah lebih sangat sehingga mencapai tahap mutawatir. Kemudian kita ada bab pembahagian hadis masyhur. Kemudian kita masuk hadis aziz. Hadis aziz adalah ma huwa rawahu isnan faqat. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Pada satu tabaqah, at least kena ada 2 orang perawi. Walaupun di tabaqah di golongan-golongan yang lain, golongan sahabat ke golongan tabi'in ke golongan tabi'in tu, dia punya perawi punya bilangan meningkat, itu tak kisah, tapi
Di mana-mana pada setiap tabaqah paling kurang dia punya perawinya mestilah 2 orang. Kemudian hadis gharib, wa man farada bihi rawin, hadis yang mana diriwayatkan oleh seorang perawi wahidin, seorang perawi saja, kolek-kolek dia seorang saja. Itu hadis gharib. Kemudian dia ada pembahagian adalah hadis gharib juga disebut sebagai hadis infirad. Kemudian hari ini kita masuk tentang al-hadisul musnad, muka surat 42. Jadi hari ini ringkas saja, lebih banyak kepada istilah saja dan sedikit penjelasan. Jadi supaya kita tidak miss. Sebab minggu lepas kita dah miss sebab saya di luar kawasan. Minggu ni alhamdulillah saya ada di madrasah. Jadi kita teruskan pengajian kita sedikit. Walaupun pengajian online yang lain telah pun diberhentikan untuk sementara, untuk bagi ruang kepada orang panggil study month, kan, bulan untuk study, untuk menghadapi examination imtihan pada hujung tahun ini insya-Allah taala. Jadi kita masuk al-hadisul musnad, muka surat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul musnad. Hadis musnad huwa mattasala isnaduhu min rawihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'rif hadis musnad disebut huwa, ianya adalah hadis mattasala isnaduhu. Hadis musnad adalah hadis yang bersambungan sanadnya. Sanadnya bersambungan min rawihi, yakni daripada perawi-perawinya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis musnad. Hadis yang musnad, yakni hadis yang lengkap dengan sanad yang bersambungan daripada perawi sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengahnya tidak ada sebarang ittisal, tidak ada sebarang inqita', putus sanad tak ada, bersambungan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu disebut sebagai hadis musnad. Contoh hadis musnad diberi di sini, mithaluhu qaulu Malikin qala haddatsana Nafi'un qala haddatsana Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kaza. Contohnya perkataan Imam Malik. Beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, perawi yang kedua untuk guru dia Nafi'. Qala, Nafi' telah berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami hadis ini oleh Ibnu Umar, untuk guru dia, sahabat Ibnu Umar. Maka qala, Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaza wa kaza, bagian. Macam tu. Jadi hadis ini hadis musnad. Kenapa? Daripada Imam Malik. Imam Malik dalam kitab dia Al-Muwatta, contohnya. Jadi Imam Malik hanya ada berapa saja wasitah di antara Imam Malik dengan Rasulullah, hanya 2 orang saja. Ya. Jadi berkata Imam Malik, hadis ini diceritakan kepada aku oleh Nafi'. Nafi' berkata, hadis ini diceritakan oleh aku Ibnu Umar. Ibnu Umar sendiri dia kata dia mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Imam Malik sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya bersambungan, sanadnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini disebut sebagai hadis musnad. Kemudian penjelasan yang lebih lanjut lagi oleh Al-Khatib Baghdadi, wa qala Al-Khatibul Baghdadi wa mattasala isnaduhu min rawihi ila muntahahu wa aktharu ma yusta'malu fi ma ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi minas sahabi awit tabi'i. Khatib Baghdadi telah membuat penjelasan yang lebih lanjut lagi. Dia kata hadis musnad ini adalah hadis yang mana bersambungan sanadnya bersambungan daripada perawi. Kita set sini contoh yang bagi tadi, daripada perawi, ini daripada perawi Imam Malik, kan, ila muntaha, sampailah penghujung. Penghujung siapa? Sampai kepada Ibnu Umar. Kan? Tak kisahlah kalau Imam Malik, kalau Imam Tirmizi, daripada Imam Tirmizi sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat yang menyampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Bukhari lah daripada perawi sampailah kepada penghujung hadis.
Dan dia kata wa aktsaru, kata Khatib Baghdadi lagi, wa aktsaru ma yusta'malu fi ma ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan penggunaan hadis musnad ini adalah hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duna ghairihi, bukan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada minas sahabi, daripada sahabat, awit tabi'i, ataupun daripada tabi'i. Bila sebut hadis musnad ni, dia mesti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghujung dia mestilah sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh sampai kepada sahabat, ataupun sebelum itu sampai kepada tabi'i, atau sebelum itu sampai kepada tabi'at tabi'i. Bila sebut al-hadisul, hadis musnad. Hadis ini hadis musnad, maka kita kena faham daripada perawi sampai muntaha, sampai akhir. Iaitu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhenti kepada sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh berhenti sampai sahabat, tak boleh berhenti sampai tabi'in ataupun sebelum itu. Itu hadis musnad. Kalau berhenti sampai sahabat, dia tak jadi musnad lah. Kan? Dia tak jadi musnad. Dia jadi mauquf. Okey, masuk hadisul marfu'. Dia perbezaan-perbezaan istilah ni. Ada sikit-sikit je perbezaan dia. Sekali tengok dari satu sudut, sama saja. Tapi dilihat daripada sudut yang lain, dia ada sedikit farqun qalilun. Al-hadisul marfu', ta'rif hadis marfu', wa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan haqiqatan aw hukman, sawa'un ittasala isnaduhu am la, wa sawa'un kana al-mudhifu sahabiyan am tabi'iyan am ghairahuma. Ini ta'rif ataupun definisi hadis marfu' pula. Hadis marfu' ni adalah hadis ma'udhifa, hadis yang disandarkan, ataupun hadis yang diidhafahkan, ataupun hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis yang disandar, dia kata hadis ini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah siapa penyampainya, dia kata hadis ini sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sanadnya, dia kata macam tu. Sama ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik secara qaulan, sama ada hadis itu hadis qauli, hadis yang mana Nabi bersabda kaza wa kaza, haza kaza wa kaza, ataupun fi'lan, seorang sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan kaza wa kaza, macam ni dan macam ni. Ataupun takriran, satu orang sahabat dia kata aku melakukan bagian-bagian depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak larang, Nabi tak tegah, Nabi sukut, Nabi senyap saja. Itu takrir, penetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au sifatan hakikatan au hukman, ataupun sifat, hadis yang menerangkan tentang sifat. Seorang sahabat kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ni, rupa dia, rambut macam ni, macam ni, macam ni, secara hakikinya ataupun secara hukman ataupun secara hukuminya. Kita akan tengok dalam apa maksud hakiki dan hukmi dalam contoh dan misal yang akan dibagi tahu selepas ini insya-Allah. Jadi sawaun ittasala isnaduhu amla. Tengok sini dia longgar sikit. Hadis marfu' ni tak semestinya hadis itu sawaun, dia kata sama saja, sama ada bersambungan sanadnya amla ataupun tak bersambung. Sanad tadi daripada seorang perawi kepada seorang perawi sampailah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak semestinya bersambung lagi. Tapi bila mana seorang itu, seorang perawi itu Imam Tirmizi ke, Imam Malik ke, Imam Bukhari ke, Imam Bukhari memang tak boleh lah. Sanad Imam Bukhari semua musnad, semua marfu'. Kalau siapa saja di kalangan muhaddisin, dia nisbatkan hadis itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada fulan sampai sahabat sampai Nabi, itu disebut hadis marfu'. Tak kira lagi tengah-tengah tu, mungkin kalau kita cek balik fulan dengan fulan tak berjumpa, ada inqita', ada apa? Ada putus hadis di tengah-tengah, itu tak kira lagi. Tapi once seorang muhaddisin itu dia marfu'kan, dia angkatkan hadis itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka al-hadisul marfu', dia digelar sebagai hadis marfu'. Sebab tu dia kata sawaun ittasala isnaduhu amla. Sama saja sama ada sanadnya bersambungan ataupun tidak. Once dia nisbat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut sebagai hadis marfu'. Wa sawaun kana al-mudhifu sahibiyan, dan sama saja, sama ada tukang nisbat, tukang sandar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, sama ada dia adalah seorang sahabat, tabi'iyan ataupun dia seorang tabi'i, am ghairahuma ataupun selain daripada kedua-duanya, yakni bukan sahabat, bukan sahabat dan juga bukan tabi'i.
Tak kisahlah siapa yang tukang sandar kepada Nabi SAW itu, sama ada dia orang sahabat, kan? Ataupun sama ada dia seorang tabi'i, ataupun dia selain daripada dua-dua orang tadi, bukan sahabat dan bukan tabi'i. Itu ta'rif hadis marfu'. Jadi dalam ta'rif ni dia mesti ada jami' dan mani' lah. Kalau dalam ta'rif sesuatu perkara kita nak tahu dia menepati tak ciri-ciri ataupun ta'rif definisi sesuatu istilah, maka dia ada syarat-syarat yang diletakkan. Seperti sini dia ada syarat-syarat. Syarat itu berupa jami' dan mani'. Jami' yakni syarat yang mantap, dan mani' melarang daripada perkara-perkara lain untuk menepati istilah tersebut. Itu maksud jami' mani'. Khair. Contoh hadis marfu'. Dia bagi misal hadis marfu' muka surat sebelah tu, muka surat 45. Marfu' perkataan, marfu' qauli. Contoh hadis marfu' qauli, yakni marfu' dari segi hadis qauli, perkataan Nabi SAW. Qauli pula hakiki dan juga hukmi. Dua-dua dia bagi contoh. Misalul marfu'i hakikatan, contoh hadis marfu' secara hakikinya, minal qauli, yakni daripada sabda Nabi SAW. Qaulur rawi, berkata seorang perawi, perkataan seorang perawi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Jadi bila seorang perawi itu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama ada perawi tadi dia sebut perawi-perawi di atasnya, ataupun dia nisbat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dikira hadis marfu'. Itu hadis marfu' qauli hakiki. Wa hukman, adapun hadis qauli, hadis marfu' qauli hukmi, wa hukman, dan hadis hukminya dia kata seperti mana qaulus sahabi fi muta'alliqi bil umuril madiyah, perkataan seorang sahabat pada perkara yang berkaitan dengan umur madiyah, yakni perkara yang berkaitan yang telah berlalu, yang berkaitan dengan urusan yang telah pun terlepas, yakni urusan yang masa lampau. Kabada'il khalqi, seperti mana permulaan ciptaan manusia. Hadis ciptaan, permulaan ciptaan manusia kan dia ada banyak versi. Ada hadis datang kata awwalu ma khalaqallahu nuri. Ada hadis datang benda pertama yang dicipta Allah adalah nur. Nur, yakni nur. Ada orang kaitkan dengan Nur Muhammad. Ada hadis lain kata awwalu ma khalaqallah ruh, yakni ruh, ciptaan pertama. Itu berkenaan dengan hadis inilah kabadil khalqi, yakni permulaan ciptaan Allah Taala. Jadi secara hukminya perkataan seorang sahabat berkaitan. Jadi kenapa disebut secara hukmi? Kenapa sahabat itu tak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian? Tapi seorang sahabat bila mana dia cerita tentang contohnya perkara yang telah lampau, yakni tentang makhluk yang pertama dicipta, awil mustaqbalati, ataupun seorang sahabat itu berkata berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang pada akhir zaman, ka asyratis sa'ah, seperti mana alamat-alamat kiamat. Sahabat berkata, bukan Rasulullah kata. Lianna, kenapa dia bagi tahu? Dalilnya, illahnya, lianna misla haza, kenapa misal-misal seumpama ini, la yaqulu sahabiyu, tidak berkata sahabat itu, illa melainkan an tauqifin, melain daripada tauqif. Maksud tauqif ini benda yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tengok bawah, nota kaki bawah tu. Ada pun yang dimaksudkan tauqif di sini adalah perkara tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Bukan dibuat-buat atau diadakan oleh siapa pun. Jadi bila mana sahabat, bila dia cerita tentang peristiwa yang telah lampau, contohnya apa dia bagi sini, peristiwa makhluk yang pertama dicipta, ataupun peristiwa yang akan datang hujung zaman nanti seperti mana alamat-alamat kiamat, maka ini disebut hadis marfu' qauli hukmi. Kenapa hukmi? Nampak sahabat yang sebut perkara-perkara tersebut, tapi secara hukumnya, itu maksud hukmi, secara hukumnya itu sudah tentu sahabat itu dengar daripada Nabi SAW, maka ianya disebut sebagai hadis marfu' qauli hukmi. Yang pertama tadi hadis marfu' qauli haqiqi. Boleh faham insya-Allah? Kalau faham, cuba komen alhamdulillah fahimtu. Kenapa dia kata li'anna misla hadzala,
yaquluhu. Kenapa? Misal seumpama ini tidak akan berkata oleh seorang sahabat kecuali ianya datang daripada tauqif. Tauqif ini penetapan daripada Allah dan Rasul. Perkara-perkara yang didengar disampaikan oleh Allah dan Rasul. Sahabat tu memang sudah pastinya didengar daripada Nabi SAW. Itu maksud tauqif. Tauqif. Tauqifun. Muka surat 46. Kemudian tadi hadis marfu' qauli, sekarang masuk hadis marfu' fi'li, hakiki dan hukmi. Okey. Wa mithaluhu haqiqatan minal fi'li, dan umpamanya hadis marfu' hakiki daripada fi'li, iaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti mana qaulus sahabiyyi, perkataan seorang sahabat, fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, bila mana seorang sahabat kata Nabi SAW telah melakukan bagian-bagian. Sahabat kata, Nabi bila pergi masjid, Nabi buat bagian-bagian contoh. Itu hadis itu disebut sebagai hadis fi'li dan juga hakiki. Kenapa? Ianya perkataan sahabat sendiri yang mengatakan Nabi SAW melakukan demikian-demikian. Maka itu disebut sebagai hadis marfu' fi'li hakiki. Wa hukman, dan yang keduanya hadis marfu' fi'li hukmi, an yaf'alahu as-sahabiyyu ma la majala lirra'yi fih. Secara hukminya, contohnya bahawasanya telah melakukan seorang sahabat perkara yang mana bukan timbul daripada ra'yi, pandangan dan cadangan seorang sahabat itu sendiri. Yani hadis marfu' fi'li hukmi ini, apabila hadis mana-mana seorang sahabat dia berbuat sesuatu, mala majala. Seorang sahabat bila dia buat sesuatu itu sudah tentu bukan datang daripada pandangan dan fikirannya sendiri. Sudah tentu para sahabat, Ibnu Umar contohnya, Ibnu Mas'ud contohnya, dan sahabat-sahabat lain, bila mereka melakukan sesuatu, sudah tentu mereka melakukan fi'il, perbuatan itu adalah perbuatan yang mereka tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka itu adalah perbuatan dianggap perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi secara hukmi, dan itu adalah perbuatan hadis fi'li yang secara marfu' oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan secara hakiki, tapi secara hukmi. Kenapa dia sebut secara hukmi bukan secara hakiki? Sebab sahabat tu tak kata Nabi buat macam ni, tapi sahabat itu buat sendiri. Sahabat itu buat sendiri, maka kita faham bila sahabat buat sesuatu, dan tidaklah sahabat buat sesuatu melainkan apa yang mereka lihat ataupun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marfu' yang ketiga, hadis marfu' yang ketiga adalah hadis marfu' yang mana secara takriri. Kita dah belajar awal dulu kan, hadis ada 3 kan, hadis qauli, hadis sabdaan Nabi, perkataan Nabi, hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi. Sahabat menukilkan bahawa Nabi buat macam ni, Nabi keluar buat tawaf macam ni, Nabi keluar buat umrah macam ni, itu hadis fi'li. Yang ketiga hadis takrir, ada 4 semua. Takriri adalah seorang sahabat melakukan sesuatu perkara di depan Nabi, Nabi senyap, Nabi sukut, itu takrir, penetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah sifat. Seorang sahabat beritahu Nabi berbadan sederhana, Nabi berambut sedikit ekal, Nabi kulit berwarna putih kemerah-merahan, contoh macam itu. Jadi yang ketiga ni adalah hadis marfu' takriri, baik hakiki ataupun hukmi. Wa mithaluhu haqiqatan minat takrir, contoh hadis marfu' hakiki, hadis marfu' takriri hakiki, panjang je nama dia. Hadis marfu' takriri hakiki. Contoh hadis marfu' takriri hakiki adalah an yaqula sahabiyyu fa'altu bi hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza wa lam yunkir alayya. Bahawasanya berkata seorang sahabat, aku telah melakukan di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian-bagian, walam yunkir alayya, dan dalam masa yang sama Nabi tak mengingkari ke atas aku, Nabi tak reject, Nabi tak tegur, Nabi tak ingkar, Nabi tak bantah ke atas aku. Itu disebut sebagai takrir, hadis marfu' takriri dan hakiki.
Kenapa sahabat kata aku melakukan di depan Nabi, Nabi tak tegur? Itu takriri hakiki. Adapun hukman, hadis marfu' takrir hukmi adalah macam mana? Seperti mana hadisul Mughirah bin Syu'bah, hadis Mughirah bin Syu'bah, dia kata apa? Hadis daripada hadis Mughirah bin Syu'bah ni kata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'una babahu bil azafir, bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengetuk pintu Nabi, pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bil azafir, dengan kuku mereka. Tek 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 tek. Bukan kot ni, kot kuku. Jadi sahabat bila mereka ketuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ketuk dengan kuku-kuku mereka. Maka fa inna dzalika mustalzimun li ittila'ihi sallallahu alaihi wasallam wa iqrarihim alaihi. Maka yang demikian itu menjadi satu kelaziman li ittila'i sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah maklum akan perkara tersebut, lalu wa iqrarihim alaihi, lalu Nabi telah ikrar, takrir lah ni, Nabi telah menetapkan ke atasnya. Maknanya perbuatan sahabat bila ketuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketuk dengan kuku itu, perbuatan itu sudah tentu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama Nabi tak mengingkarinya, Nabi tak larang, Nabi tak reject, maka itu disebut hadis marfu' takriri hukmi. Takriri hukmi. Kenapa hukmi? Sebab dia sahabat tak kata aku buat macam ni depan Nabi macam ni, tapi sahabat lain meriwayatkan bahawa golongan sahabat ni bila mana mereka ketuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ketuk dengan kuku mereka, dan sudah tentu perbuatan itu diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masa yang sama Nabi tak pernah mengingkarinya. Maka dia kata perkara ini menetapkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan-perbuatan sahabat itu dan mengakuinya. Takrir, ikrar makna mengakuinya. Muka surat 47. Marfu', apa ni jenis keempat pula? Hadis marfu' sifati, sama ada hakiki ataupun hukmi. Sifat pula ni. Nanti empat ada kan? Hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis sifati. Kemudian empat-empat ni bagi dua. Hakiki, hukmi, hakiki, hukmi, hakiki, hukmi, hakiki, hukmi. Kalau tuan boleh buat catatan nanti lagi bagus. Nombor 4 adalah hadis marfu' sifati, sama ada hakiki dan hukmi. Wa mithaluhu hakikatan minas sifati, dan contoh hadis marfu' hakiki daripada bahagian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuqala, bahawasanya disebut kan, bahawa sahabat sebut kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadul launi rab'atan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang putih kulitnya, rab'atan, dan sederhana tubuhnya. Jadi bahwasanya seorang sahabat bila dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kulit macam ni, tubuh macam ni, itu menerangkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila menerangkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut sebagai hadis sifati. Hadis sifati. Dan kalau dia sebut secara khusus bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ni, sifat dia macam ni, rambut macam ni, maka itu disebut sebagai hakiki. Maka hadis yang misal yang pertama ini adalah disebut sebagai hadis marfu' sifati hakiki. Wa hukman, dan contoh hadis hukmi pula. Contoh hadis sifati marfu' sifati hukmi pula adalah qaulus sahabi umirna bi kaza au nuhina an kaza li zuhuri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma zakara wal fi'lu wasfun li fa'ilihi. Dan hadis marfu' sifati hukmi pula adalah seperti mana perkataan seorang sahabat, umirna bi kaza, kami diperintahkan demikian, ataupun sahabat kata nuhina an kaza, kami dilarang untuk buat demikian. Bila sahabat kata kami disuruh, kami dilarang, sudah tentu larangan dan suruhan itu sudah tentu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka sebab itu disebut hukmi. Jadi sifat larangan dan sifat suruhan itu sudah tentu nisbatnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak disebut. Sahabat saja kata umirna, kami disuruh siapa? Kan? Allah Rasulullah. Kalau apa? Li zuhuri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Untuk menunjukkan, untuk menzahirkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lah fa'ala, yang melakukannya, yakni melakukan suruhan dan larangan tersebut, ma zakara, apa yang
apa yang disebut oleh sahabat tadi, apa yang menunjukkan Nabi melakukan apa yang disebutkan ma zakara. Jadi Nabi sendiri yang melakukan apa yang disebut oleh sahabat tadi. Fu'ilna, apa itu, umirna, kami disuruh, ataupun nuhina, kami dilarang, itu apa yang disebut oleh sahabat itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukang suruhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fi'lu wasfun li fa'ilihi, mengingat pada itu menggambarkan orang yang melakukan, dan perbuatan tersebut wasfun adalah satu gambaran, li fa'ilihi ada satu gambaran bagi tukang pembuatnya. Ini tukang pembuatnya, tukang suruhnya siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh, insya-Allah dah habis tentang hadis marfu'. Minta maaf kejap, takut sejuk cai. Put minum semua teh hijau. Allahumma salli ala sayyidina. Gula dah habis bang. Sikit. Masuk nombor 48, hadisul marfu', mauquf pula, hadisul mauquf. Definisi hadis mauquf dan contohnya. Al-mauqufu huwa ma udhifa ila sahabiyyi. Jadi kita belajar mustalah hadis, dah lama lah ilmu kita, ilmu mustalah, ilmu istilah-istilah. Dia agak sedikit berat, tak berat mana, dan sedikit ringan, tak ringan mana. Jadi kita kena perhotak sikit. Dia ada sedikit-sedikit perbezaan daripada istilah-istilah tersebut. Dan kita kena hafal lah istilah ni. Kan? Al-hadisul mauquf. Contohnya al-mauqufu huwa ma udhifa ila sahabi. Kalau hadis marfu' tadi ma udhifa ila nabi, barang yang disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis mauquf ni pula hadis yang disandarkan kepada sahabat. Sama ada hadis yang disandar kepada sahabat itu sama ada qaulin daripada perkataan sahabat, au fi'lin atau perbuatan sahabat, au takririn ataupun apa yang diakui oleh sahabat. Kemudian sawaun ittasala isnaduhu amla, sama saja sama ada bersambungan sanadnya ataupun tidak. Sama dengan hadis marfu' tadi kan. Kita tak letakkan syarat bersambungan sanad. Kadang-kadang dia rafa'kan marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sanad kalau kita cek tak bersambungan pun. Kan? Jadi begitu juga dengan hadis mauquf tadi, adalah hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat, sama ada perbuatan sahabat, perkataan sahabat ataupun takrir sahabat. Dan kemudian kedudukannya sama saja sama ada sanad tadi bersambungan ataupun tidak. Cuma ada syarat, bi syartin an yakuna khalian an qarinatir raf'i, dengan syarat bahawasanya hadis itu mestilah kosong daripada terdapat sebarang karinah, petunjuk. Qarinatir raf'i, petunjuk hadis itu adalah hadis marfu'. Kalau satu hadis itu disandarkan kepada sahabat, sama ada hadis qauli, fi'li ataupun takriri, tapi dengan kemudian tak kiralah hadis itu bersambungan ataupun tak bersambungan, itu cerita lain. Dan tak kiralah sama ada dengan syarat bahawa hadis itu kosong, tidak ada sebarang petunjuk yang mengatakan hadis itu ada tanda-tanda hadis marfu'. Itu syarat pertama. Bi syartin an yakuna khalian, dengan syarat bahawa hadis tersebut mestilah kosong daripada petunjuk hadis marfu'. Hadis marfu' hadis yang dinisbatkan oleh Nabi SAW lah. Fa illam yakhlu, kalaulah hadis itu tak kosong, maknanya ada petunjuk bahawa hadis itu hadis marfu', maka apa jadi? Fa hukmuhu raf'u, maka hukum hadis tadi bukanlah hadis maqtu', bukan hadis mauquf, tapi hadis marfu'. Kama fi riwayatil Bukhari, seperti mana hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Apa hadis tadi? Kana ibnu Umar wa ibnu Abbasin yuftiran wa yaqsuran fi arba'ati burad. Bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, kedua-dua mereka telah iftar, yakni tidak berpuasa ketika mereka bersafar, wa yaqsuran, dan mereka berdua ini melakukan solat qasar pada perjalanan yang mencapai arba'ati burad, pada perjalanan yang mencapai 4 burad. 4 burad sama dengan, tengok nota kaki di bawah, 4 barid. 4 burad ini, 4 barid ini adalah bersamaan dengan 12 mil. 12 mil ini 12 batu, dan 1 mil sama dengan 4,000 langkah. Tuan-tuan yang nak kuruskan badan boleh berjalan. 1 mil satu hari kalau istiqamah pun dah cukup dah. Kalau tidak 2 mil sehari, 8,000 langkah. 2 mil. Jadi dalam riwayat Bukhari ini menyebut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tadi, mereka ini bila perjalanan yang mencapai
apa itu 4 barit bersama dengan 12 batu, mereka yuftiran, mereka ketika mereka berpuasa mereka batalkan puasa, yakni mereka tidak berpuasa dan mereka sudah mula qasar sembahyang mereka. Jadi hadis ini hukumnya adalah hukum hadis marfu', kerana sudah tentu Ibnu Umar ini seorang sahabat yang mana ahfazun nas bi sunnatin Nabi sallallahu, orang yang paling memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau buat melainkan apa yang beliau buat itu adalah marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah beliau buat. Jadi hukumnya adalah hukum marfu'. Kenapa? Ada petunjuk, ada karinah yang mengatakan bahawa ada karinah bahawa hadis itu hadis marfu', bukannya hadis mauquf pada sahabat sahaja. Dia adalah kita ngaji nanti lebih dalam nanti apakah karinah dia, itu cerita lain. Cuma kita hari ini nak belajar tentang apa itu dia punya istilah hadis mauquf saja. Jadi hadis mauquf ni kita kena faham hadis yang mana disandarkan kepada sahabat. Kalau sandar pada Nabi itu hadis marfu'. Kemudian tak kira sama ada sanad sambung tak sambung, kemudian tak kira lah hadis tadi qauli ke fi'li ke takriri, kemudian syaratnya mestilah kosong daripada karinah hadis marfu'. Kalau ada karinah hadis marfu', maka hukumnya hadis mauquf tadi kepada hadis marfu'. Seperti contoh yang diberi yang saya sebutkan tadi. Muka surat 49 hadis maqtu'. Hadis maqtu' yang terakhir, muka surat 49. Al-hadisul maqtu'. Kita baca 3. Hadis maqtu', ada mauquf, hadis marfu'. Hadis maqtu' pula, wa ammal maqtu'u, adapun hadis maqtu' fahuwa ma udhifa ila tabi'i. Dia lebih rendah lagi. Hadis yang mana disandarkan kepada tabi'i pula. Kalau hadis marfu' hadis yang disandar pada Nabi, hadis mauquf yang disandar kepada sahabat, hadis maqtu' hadis yang disandarkan kepada tabi'i. Faman dunahu, dan juga tabaqah yang selepas tabi'i, yakni tabak tabi'i. Sama ada hadis tadi apa tu asar tadi yang dari segi qaulin, perkataan tabi'i, au fi'lin, ataupun perbuatan, ataupun takriri tabi'i ataupun tabi'i. Jadi bila hadis itu disandarkan kepada tabi'i ataupun orang yang selepas tabi'i, tabak tabi'i dan selepas itu, maka hadis itu disebut sebagai hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Hadis terpotong. Tak kira hadis itu dari segi fi'li ataupun takriri ataupun qauli. Kemudian sawa'un ittasala isnaduhu amla, sama saja sama ada sanad tadi bersambungan ke tidak sampai tabi'i tadi. Tak kisah, dia tak ambil kira. Sama ada bersambung ke tak bersambung, dia tak ambil kira. Yang dia ambil kiranya ianya dinisbatkan kepada tabi'i ataupun selepas tabi'i. Dengan syarat bisyartin an yakuna khalian an qarinatir raf'i wal waqfi, dengan syarat bahawasanya kosong, bahawasanya hadis itu mestilah kosong daripada karinah ataupun petunjuk bahawa ianya adalah hadis marfu' ataupun hadis mauquf. Kalau ada petunjuk bahawa hadis ini sampai pada sahabat, dia akan jadi hadis mauquf. Kalau ada karinah atau petunjuk yang hadis ini sampai pada Nabi SAW, maka dia akan jadi hadis marfu'. Itu ta'rif ataupun definisi hadis maqtu'. Contoh-contoh hadis maqtu', misaluhu qaulut tabi'i, kunna naf'alu kaza wa kaza. Contohnya perkataan seorang tabi'i, dia kata apa? Kunna iza sa'adna kabbarna wa iza nazalna. Bila kami naik tempat tinggi, kami bertakbir. Bila kami turun, kami apa? Fasabbahna, kami mengucapkan subhanallah. Jadi misalnya perkataan seorang tabi'i, dia kata kunna naf'alu kaza kaza. Bila kami, sesungguhnya adapun kami pernah melakukan demikian. Bila seorang tabi'i kata kunna naf'alu kaza kaza, kami melakukan demikian, maka perkataan itu dinisbatkan kepada tabi'i saja, maka hadis itu disebut sebagai hadis maqtu'. Hadis itu disebut sebagai hadis maqtu'. Kenapa? Kerana dia adalah perkataan tabi'i yang mengatakan kami melakukan demikian, melakukan demikian ya. Dia bukannya hadis mauquf, bukannya hadis marfu'. Wallahu taala alam. Masya-Allah, banyak manalah hadis kita hari ini kita belajar. Istilah hadis musnad lagi kita dah belajar. Hadis marfu', kemudian hadis mauquf, kemudian maqtu'. Jadi di antara hadis musnad dan hadis marfu' dan satu lagi hadis
hadis marfu', hadis musnad. Hadis musnad, hadis marfu'. Jadi kalau kita tengok hadis marfu' dengan hadis musnad ni, hadis musnad lagi strong lah. Bila sebut hadis musnad, sudah tentu hadis itu sampai kepada muntaha, daripada awal, daripada perawi sampailah muntaha, sampailah akhir pada Nabi SAW, dan kemudian sudah tentu sanadnya mesti bersambung. Tapi hadis marfu', bila seorang itu memarfu'kan, marfu' dalam segi bahasanya, irfa' makna mengangkat pada Nabi, itu disebut hadis marfu'. Jadi tapi bila sebut hadis marfu', tak semestinya hadis itu sampai dari segi sanadnya bersambungan lagi, sebab dia disebut dalam istilah tadi, sama ada sawaun ittasala sanaduhu amla, sama saja sama ada sanadnya bersambung ataupun tidak. Tapi dia sebut bila dinisbat kepada Nabi disebut hadis marfu', bila disebut kepada sahabat disebut hadis mauquf, bila dinisbatkan disandarkan kepada tabi'in disebut hadis maqtu'. Wallahu taala a'lam. Hadis muttasil sikit lagi. Satu lagi last sorry. Sebab kita nak banding di antara hadis musnad, hadis marfu', hadis muttasil. Hadis muttasil pula, al-muttasilu huwa mattasala isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabi bisima'in kulli wahidin mimman fawqahu. Hadis muttasil ni adalah hadis yang mana bersambungan sanadnya. Dia mesti bersambungan sanadnya, berbanding dengan hadis marfu' tadi tak semesti lagi hadis bersambungan sanad. Hadis yang mana bersambungan sanadnya pada Nabi SAW. Makna hadis itu muttasil pada Nabi, bersambungan sampai Nabi. Au ila sahabi, ataupun bersambungan sampai pada sahabat. Hadis itu yang penting dia bersambungan, daripada perawi sampailah pada Nabi dia bersambung, ataupun kepada sahabat dia bersambungan. Itu hadis muttasil. Tapi tak semestinya dia sampai pada Nabi lagi. Seperti mana kita kata hari inilah, saya dapat sanad muttasil. Saya dapat sanad bersambungan. Sanad buat cai ni, Aiman ni, dia dapat sanad bersambungan. Daripada saya pada ustaz saya sampailah. Tak semesti sampai Nabi, sampai kepada si pembuat cai itu. Itu dipanggil sanad muttasil. Tapi tak semestinya sampai pada Nabi, tak semestinya sampai pada sahabat, pada tabi'in. Yang pentingnya tengah-tengah tidak ada inqita', putus, tak ada bersambungan daripada itu. Itu maksud hadis muttasil. Jadi muttasil dia kata hadis yang mana bersambungan sanadnya pada Nabi SAW ataupun bersambungan pada sahabat bisama'in kulli wahidin mimman fawqahu, dengan cara mendengarnya setiap seorang perawi daripada orang yang di atasnya. Contohnya Aiman tadi dia ambil, ini bukan hadis lah, contoh ambil cara buat cai dia ambil daripada saya pun dengar daripada ustaz saya, contoh ustaz saya dengar daripada ustaz dia, sampailah si tukang buat cai itu. Faham tak, nak bagi mudah. Jadi kalaulah sampai Nabi, hadis muttasil sampai Nabi. Kalau muttasil sampai sahabat, muttasil sampai sahabat. Kalau macam orang sebut sekarang dengan orang sebut sanad serban ke sanad apa-apa kan, dia tak semestinya sampai Nabi, tapi disebut sanad yang muttasil, sanad yang bersambungan sampai kepada tukang yang buat sesuatu tadi. Wallahu taala alam. Contoh hadis muttasil, misaluhu qaulu Malikin sami'tu Nafi'an qala sami'tu Ibnu Umar qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Contohnya perkataan Imam Malik, aku mendengar Nafi', beliau berkata aku mendengar Ibnu Umar. Dan beliau berkata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kaza wa kaza, demikian. Jadi hadis musnad mestilah hadis yang awal tadi, hadis mestilah hadis yang mana perawi menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isnadnya mestilah bersambungan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banding dengan hadis muttasil, perawi menyampaikan hadis tadi sampai kepada si yang tukang kena nisbat, sama ada kepada sahabat ataupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tengah-tengah itu mesti tidak ada sebarang inqita', putus, mestilah bersambungan. Adapun hadis marfu', hadis yang dirafa'kan, ditinggikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak kira sama ada hadis itu ittisal atau tak ittisal, bersambung tak bersambungan, itu cerita lain lagi. Tapi yang penting once dia telah dinisbatkan, disandar pada Nabi SAW, disebut sebagai hadis marfu'. Wallahu ta'ala alam. Cukup hari ini sampai hari muka surat 50. Minggu depan kita akan sambung pada muka surat 51. Boleh tanda insya-Allah Syekh Fahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman tuan-tuan. Tuan-tuan boleh faham ya? Tuan-tuan faham boleh komen alhamdulillah fahimna. Ya, boleh komen fahimna insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman yang mantap pada kita.
supaya kita dapat amal benda ni, kita sampaikan pada orang lain, kita mengaji betul-betul tentang mustalah hadis ni supaya kita tidak kebingungan kan, tentang istilah hadis ni. Seperti baru ni ada berlaku kan, satu video saya tengok budak perempuan dia cerita tentang istilah hadis, kemudian masuk bab hadis mungkar. Dia kata hadis mungkar adalah hadis yang mana diriwayatkan oleh seorang perawi yang melakukan maksiat, maka hadis itu hadis mungkar. Tapi kalau kita belajar dalam Nukhbatul Fikr, hadis mustalah hadis yang lain adalah hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dhaif yang berlawanan dengan perawi yang siqah. Itu hadis mungkar kan, itu hadis mungkar. Tapi sebenarnya tentang bab hadis mungkar ini sebenarnya ada perbezaan di antara mutaqaddim. Bab hadis mungkar ni sebenarnya panjang perbahasannya. InsyaAllah ada masa kita keluarkan dia punya sinopsis, kita masukkan buat hantaran Facebook insyaAllah ta'ala. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa ilma ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana bi ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi minta tuan-tuan istiqamah hadir kelas kita. Walaupun bulan ini bulan study month, saya akan teruskan kalau saya tak sibuk, saya tak ke mana insya-Allah. Ilmu mustalah hadis ni kita tengok asatizah lain mereka charge ya. Buat apa tu melalui Zoom, platform Zoom, Google Meet dan sebagainya, mereka charge RM50 satu kitab. Kita nak bagi free. Jadi selalunya barang free ni orang tak berapa suka. Ke nak saya charge dulu boleh 100 200 satu kitab, baru nak ramai kot. Jadi barang free ni kita bagi peluang dan ruang untuk free ni, minta tuan-tuan istiqamah insya-Allah, dan ajak kawan-kawan kita yang lain sama-sama belajar, dan saya pun boleh mentalaah sekali lagi tentang ilmu mustalah hadis ni insya-Allah taala. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.